Cuti penggal persekolahan baru saja bermula Sabtu lalu. Semestinya ramai ibu bapa tidak melepaskan peluang memanfaatkan cuti ini untuk bersama meluangkan waktu bersama dengan keluarga dan anak-anak. Dan pelbagai aktiviti dijangka ataupun dirangka untuk anak-anak mereka ini walaupun ketika negara masih berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga pemulihan di beberapa kawasan. Dan sekiranya aktiviti luar itu dilakukan, pastinya akan menimbulkan kekhawatiran bagi ibu bapa serta pelajar itu sendiri mengenai keselamatan diri mereka daripada terjangkit dengan virus COVID-19. Dan untuk mengulas perkara ini, kita akan bersama dengan pakar pediatrik yang juga pengerusi program imunisasi for life, Datuk Dr. Zulkifli Ismail. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, apa perkara ataupun langkah yang perlu diambil oleh semua pihak untuk elak sebarang risiko jangkitan, terutamanya sewaktu cuti sekolah ini? Okey, terima kasih. Kita perlu faham bahawa kita sekarang ini menjadi frontliners, bukan lagi doktor-doktor dan jurat-jurat. Jadi kita perlu ikut SOP yang telah ditetapkan, guna pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga kerap basuh tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Dan kita perlu sentiasa praktikkan kebersihan. Jadi sebanyak yang boleh, nasihat kita ialah duduk di rumah. Tapi anak-anak yang cuti itu tak boleh duduk rumah je kan. Jadi kita boleh bawa anak tu beriadah di taman di luar rumah ke, ataupun di pantai atau tempat-tempat lain yang di luar daripada kawasan outdoor yang tidak dikerumuni orang. Jadi kita perlu tahu tempat-tempat yang membimbangkan ialah tempat-tempat kecil di mana ramai orang berpusu-pusu dan jika ada sesiapa yang tak sihat dalam tu. Ini kalau nak bercuti tu boleh, tapi kita ikut juga SOP macam saya cakap tadi. Dan basuh tangan kerap untuk kanak-kanak, kita bimbang sikit berkenaan dengan kegunaan hand sanitizer yang ada alkohol tu. Jadi kalau boleh basuhkan tangan mereka dengan sabun dan air supaya itu lebih selamat, supaya mereka tak makan dengan gunakan alkohol tu. Jika satu lagi nasihat ialah jika kita di kawasan merah, kita janganlah pergi merentas di kawasan yang hijau, ataupun kalau kita di kawasan hijau, jangan kita merentas di kawasan merah supaya kita bawa balik penyakit daripada itu. Jadi ini adalah apa yang kita boleh buat sendiri supaya nak membendungkan penularan penyakit ini. Prof, Datuk, ketika ini larangan ataupun untuk mereka bercuti itu tidak ada masalah dengan syarat mengambil pakej-pakej pelancongan ataupun berikut agensi pelancongan untuk ke kawasan pelancongan di kawasan PKPP. Tetapi adakah dengan larangan rentas negeri yang dilaksanakan kerajaan ketika ini, adakah ia memudahkan pihak kesihatan untuk mengawal sebarang risiko penularan jangkitan COVID-19 ataupun mungkin ada SOP yang perlu ditambah baik? Tidak juga. Kalau orang merentas desa ni, kita menjadi lebih masalah lagi. Kita bimbang sekarang berkenaan dengan apa yang dipanggil unlinked cases. Jadi kes-kes yang tidak ada berangkai ataupun tak ada kontak ni. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi kalau mereka nak pergi daripada satu kawasan ke satu kawasan, kalau menggunakan tour agency itu tak ada masalah kerana mereka didaftar. Tapi kalau tidak menggunakan tour agency yang kita banyak membuat sendiri, keluar dan duduk di hotel dan sebagainya. Ini kita perlu jaga sendiri. Dan jika berlaku penularan tu, susah bagi Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan contact tracing yang sesuai. Jadi buat masa ni kita tahu bahawa contact tracing tu tidaklah se-efisien daripada masa awal lagi, dan terlalu ramai yang ada apa yang kita panggil unlinked cases tu. Jadi unlinked cases ni membimbangkan kerana ini adalah kes-kes di komuniti, dan kita untuk Kementerian Kesihatan dan untuk kita perlulah ada
apa yang dipanggil targeted approach supaya kita dapat contact tracing itu dengan lebih efisien dengan menggunakan artificial intelligence dan sebagainya, gunakan teknologi selain daripada kita pergi terus dan catat satu kontak tu. MySejahtera boleh digunakan, tapi kita perlu upgradekan lagi supaya dia dapat menggunakan artificial intelligence tu. Datuk, dalam kita memastikan anak-anak ini berada dalam keadaan selamat dan tidak dijangkiti COVID-19, soal ataupun faktor kesihatan mental dan juga kecergasan mereka juga perlu diambil kira. Jadi bagaimana dengan mengadakan aktiviti di luar rumah? Ini ia boleh menyeimbangkan keperluan mereka ataupun mungkin bagi kanak-kanak keperluan tumbesaran dan juga perkembangan mental. Apa mungkin aktiviti yang boleh dijalankan? Ya, ini adalah mustahak kerana budak-budak bila mereka mereka dari TKP duduk di rumah saja, lepas tu dapat pergi ke sekolah kejap, sekarang dah nak pergi sekolah. Jadi masa ini ialah kalau ibu bapa tu perlu bawa mereka beriadah di luar, pergi ke taman permainan dekat rumah ke, ataupun pergi ke pantai jika mereka duduk dekat pantai, atau pergi ke air terjun ke, atau pergi ke mana-mana untuk mereka dapat beriadah. Boleh pergi ke museum ke ataupun zoo ke, asalkan mereka ikuti penjarakan fizikal tu dan dan semua gunakan pelitup muka. Ini tak menjadi masalah kecuali kalau dia masuk ke tempat yang kecil dan ramai sangat orang. Jadi ini yang membuatkan senang sekali penyakit ni menular. Kita perlu pasal kita pernah nampak sekarang ni banyak ada pasien-pasien saya yang datang yang bermasalah kerana mereka dah lama sangat duduk dalam rumah. Jadi kita perlu buatkan aktiviti-aktiviti lain untuk mereka. Jadi bawa keluar boleh, bawa ke beriadah di luar, bermain dengan mereka di luar dan sebagainya, supaya mereka dapat physical activity dan juga ibu bapa juga dapat aktiviti fizikal juga. Doktor, akhir sekali, mungkin ada saranan yang boleh doktor berikan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin masih lagi berasa was-was untuk rentas negeri untuk memanfaatkan tempoh cuti sekolah ini untuk merentas negeri ataupun mengambil pakej-pakej pelancongan. Mungkin aktiviti yang boleh dilakukan sebenarnya di sekitar kawasan perumahan, tidak melibatkan belanja yang besar dan dalam environment ataupun keadaan yang kurang risikonya daripada dijangkiti COVID-19. Ya. Macam saya cakap tadi, kita boleh bawa mereka ke taman rekreasi di dekat rumah ataupun park dekat rumah tu yang mereka boleh main tiap-tiap petang ke. Dan bila di rumah kita buatkan aktiviti-aktiviti yang seperti melukis ke, menulis ke, ataupun aktiviti permainan lain dalam rumah. Dan sekali-sekala bolehlah bawa mereka ke zoo ke ataupun bawa mereka ke museum ke. Tapi kita perlu berwaspada. Setiap kali kita keluar, kita perlu assume orang yang di sebelah tu adalah infected. Dan kita perlu assume bahawa tempat pegang yang kita pegang, pintu ke ataupun meja ke itu ada kuman. Jadi apabila berlaku itu kita perlu basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer. Tapi macam saya cakap tadi, untuk kanak-kanak kecil kita perlu berwaspada sikitlah dengan menggunakan yang alkohol, hand sanitizer yang ada alkohol. Jadi lebih baik kalau kita basuhkan tangan mereka lah ya. Baik, terima kasih Dato' Dr. Zulkifli Ismail, pakar pediatrik yang juga pengerusi program imunisasi for life, di atas perkongsian dan juga saranan itu tadi bagaimana kita boleh menjaga keselamatan diri dan juga komuniti keluarga dalam kita memanfaatkan tempoh cuti sekolah ini.